Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan Kitabul Ilm daripada Sahih Bukhari pada muka surat 32. Muka surat 32 bab yang kelima. Bab yang kelima. Bab tarhil imam al-mas'alah ala ashabih. Liyakhbira ma indahum min al-ilm. Liyakhtabir tu liyakhtabira, ikhtabara yakhtabiru, liyakhtabira ma indahum minal ilm. Imam mengemukakan soalan kepada ashabih, sahabat-sahabatnya, liyakhtabira ma indahum minal ilm, dengan tujuan untuk menguji ilmu yang ada pada mereka. Ini bab yang kelima. Cuba tengok nota 45. Imam Bukhari menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi guru sebagai seorang pemimpin, yakni imam, dan muridnya sebagai sahabat-sahabatnya. Jauh sikit. Tidak semestinya seseorang yang memegang jawatan mengurus negara atau lain-lain tidak boleh memberi pengajaran kepada orang lain. Tidak semestinya begitu. Kerana penyebaran ilmu itu tidak hanya terhadap orang yang berjawatan guru sahaja. Dia sebenarnya dalam isu maksud di sini yang hendak disampaikan oleh Imam Bukhari, mana seseorang itu bila dia nak mengajar, khususnya mengajar agama dan sebagainya, asalkan dia ada ilmu, tak kira lah dia tu siapa, tak kira. Mungkin dia lebih dikenali sebagai seorang pemimpin politik, tapi dia alim dalam bidang agama, dia boleh mengajar. Kan setengah orang tu orang tak panggil ustaz pun dia, tapi mengaji, jangan kira lah. Setengah tu ngapa Quran, patut ngaji kitab, tulis kitab, tapi orang tak panggil ustaz. Orang panggil dengan pekerjaan dia. Jadi oleh kerana orang kita ni kalau tak biasa, kalau ustaz ni kena ngaji jak kecil lagi dalam bidang agama, baru boleh panggil ustaz. Jadi tu silap faham lah. Jangan kita fikir nak mengajar ni kena ustaz. Tak mesti. Kapten pun boleh nak mengajar, tak? Mekanik pun boleh. Kalau dia alim, kalau di setengah negara tu orang-orang yang terlibat, orang-orang profesional lah kita kata, yang mahir dalam bidang-bidang tidak agama, tapi sebenarnya alim dalam bidang agama sebab dia mengaji. Cuma perwataan dia tu tidak nampak seperti ustaz, seperti ulama. Tapi di negara-negara maju, perkara itu tidak menjadi satu perkara ganjil. Tempat kita ni tak. Dia mau nak kecek, dia mau siapa, tidak ustaz. Para kawan ni alim yang kira tak, dengan ngapa Quran, dengan ngaji kitab-kitab usul. Jadi Imam Bukhari nak ayat tu tidak jadi masalah. Janganlah seseorang itu nak bercakap agama semata-mata dipanggil ustaz. Kadang-kadang ustaz tu pun orang panggil ya ustaz kadang-kadang tu. Dah setengah-setengah tu. Dia bukan berkait dengan panggilan orang terhadap dia. Kita kena tengok. Kita kena tengok perkara tu. Sebab itulah dalam hal ini ana lebih melihat kepada kalau orang nak bercakap agama kena tengoklah fakta-fakta yang disebut tu betul ke tidak. Betul ke tidak tu. Kalau dia sebut tu betul dengan ada dalil, lepas tu dia bercakap agama dengan berdisiplin, dia berhak untuk bercakap tentang agama, sama ada dia mengajar dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan di sini.
Jadi sahabat Nabi SAW yang menjadi pelajarnya pula bukan semuanya lebih muda daripada baginda, bahkan ramai juga yang lebih tua daripada baginda SAW. Oleh itu Imam Bukhari menggunakan perkataan sahabat di sini kerana bukan saja Nabi SAW menganggap pelajarnya sebagai murid biasa, tetapi juga sebagai kawan dan orang yang sentiasa bersama-samanya. Panggilan yang mesra seperti ini akan memudahkan lagi proses pembelajaran, merapatkan silaturahim, membuka ruang untuk persoalan-persoalan dan teka-teki dengan pelbagai bentuknya, serta menghasilkan suasana yang tidak tertekan. Ia dapat dilihat pada hadis bab ini. Jadi seperti yang saya sebut tadilah, misalnya ada disebut pada saya, ada seorang tu dia ni bekerja bahagian dia engineer tu, tapi dia rajin belajar bahasa Arab. Dia belajar semua, sehingga sekarang ni dia menguasai bahasa Arab lebih daripada orang yang belajar khusus dalam bahasa Arab. Dan dia boleh mengajar kitab-kitab turath. Apa tu? Sebab dia mengaji. Walaupun dia tidak mengaji secara khusus seperti pengajian dia dalam bidang engineering itu, tetapi dia mahir. Sehingga ustaz-ustaz kagum pada dia. Dan dia sekarang ni dia mengajar part time lah. Walaupun tidak sepenuh masa lah, sebab dia ada pekerjaan khusus dia ni. Profession dia tu bidang lain. Tapi dia boleh. Sebab apa? Sebab dia belajar. Jadi Kelantan kita pada kita. Jadi kalau kita tidak pelik, kalau di luar negara biasa, di India, Pakistan biasa itu. Sebab apa? Sebab peluang untuk belajar tu setengah-setengah tempat tu dia ada mana luah, terbuka secara meluah. Tempat kita pun kalau boleh buat begitu sangat menarik lah. Kita cari orang yang mahir, khususnya dalam bahasa Arab, sebab dia tak lagi dah. Kalau kita nak mendalami ilmu agama, dia mesti tahu bahasa Arab. Mesti tahu bahasa Arab. Sebab apa? Sebab kitab-kitab ni banyak dalam bahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita tidak boleh bahasa Arab, agak terbatas lah. Bukan kata tak boleh nak dapat ilmu kalau tak ada, tidak mutlak begitu, tetapi terbatas. Jadi kalau seseorang itu boleh belajar bahasa Arab, lepas tu belajar pula cara pengajian untuk kitab, dia akan dapat ilmu juga. Walaupun dia, kita kata siari, dia kerja biasa, malam belajar, ada yang begitu. Dan ada seorang yang anak kenal tu, dia kerja ISM ya. Dia ambil bahagian sains, tapi dia mengaji, rajin ngaji. Sehingga kita pun masa belajar tu pernah juga muzakarah dia, jadi dia kepala muzakarah dalam bab nahwu. Dan tok guru kita pun maknanya kagum juga lah dengan dia, keupayaan dia tu. Pada dia ngaji ni kita kata part time ya, bukan kata full time tidak. Jadi boleh, ilmu ni dia tak kira. Dia tak kira ya, kalau kita belajar boleh. Sebab tu bagi ana lah, sesengah kita ni yang sudah ada pekerjaan khusus, ada profession yang khusus, sebenarnya cubalah ambil peluang setakat dia boleh. Kalau di Kelantan ni rasa ada lagi guru-guru yang boleh kita nadah tu. Kalau masa anak belajar dulu ramai. Siapa tu guru kata kalau nak ngaji nahwu, ngaji dengan orang ni. Misalnya Ustaz Hassan misalnya, dulu dia tak cupu. Kita ngaji dengan dia, pergi rumah dia, lepas tu dia kata ngaji masjid Azhar sikit, masjid tepi rumah dia. Lama mana ngaji dia? Pada waktu tu ramah. Lah ni ada tak pasti. Mungkin ada lagi. Boleh. Kalau di luar negara tu tempat memang banyak gitu. Tok guru saya kata, kalau saya tak ada pengalaman ngaji di benua India ni, Pakistan dan sebagainya, dia kata sana memang ramah. Mana ustaz-ustaz tu dia buka, malana dia buka pengajian untuk orang awam buat di rumah dia. Maknanya kalau ikuti jadi boleh baca kitab. Alim. Dalam bidang ni. Cuba tengok nota yang ke-48 itu. 46 itu. Jadi dalam tajuk ni Imam Bukhari kata imam mengemukakan soalan kepada sahabat-sahabatnya untuk menguji ilmu. Jadi mengikut Syah Waliullah, Imam Bukhari membuat tajuk bab ini di sini kerana mengingatkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berikut. An Muawiyah qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat
Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang daripada teka-teki atau soalan-soalan yang penuh dengan kesukaran, kerumitan yang boleh menimbulkan kontroversi, memalukan orang ditanya atau memakan diri orang yang menjawab itu. Ini soalan provokasi ya kita kata misalnya. Jadi ughlutat tu banyak maksud dia tu. Teka-teki yang sukar, rumit, menimbulkan kontroversi. Jadi soalan tu sendiri tu soalan yang kalau jawab timbul masalah, kalau tak jawab pun timbul masalah juga. Ada setengah soalan gitu. Jadi orang yang bertanya ni kalau dia ikhlas, dia kena fikir soalan dia nak tanya, kesal pada soalan tu. Sebab tu soalan ni dia tidak semestinya kita jawab. Tak mesti. Kalau kita tengok soalan ni, kalau jawab jadi timbul masalah, dah timbul fitnah, tak payah jawab. Sebab ada seorang ustaz tu dia kata dia hanya akan jawab soalan mungkar dan nakir saja. Tu hak wajib. Soalan orang lain ni tidak wajib. Tengok sebab apa? Sebab dia pernah kena dah. Dia nak provoke tu dah. Kadang-kadang tu banyak masalah. Jadi hak tu tak boleh. Orang yang niat gitu memang berdosa sebenarnya. Dia nak menimbulkan orang panggil fitnah dalam masyarakat. Tu tak boleh. Itu yang dimaksud ughlutat itu. Tak apalah. Menurut beliau, jadi menurut Syah Waliullah, tajuk bab ini dibuat untuk memberitahu bentuk soalan yang bagaimana dibenarkan dan soalan bagaimana yang dilarang. Jadi daripada hadis yang dikemukakan ini dapat dilihat bahawa soalan yang tidak bertujuan menjatuhkan orang lain dan melebihkan diri sendiri dibolehkan untuk ditanya, dan ia tidak termasuk dalam ughlutat seperti yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah tadi. Kalau dilihat dari sudut kekuatan hadis pula, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ini adalah dhaif, dan ia tidak dapat menandingi riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari sebelum ni kan, makna tanya ataupun hadis selepas ni Nabi buat teka-teki, dan di situ Nabi tidak buat orang panggil kategori dia, soalan yang bagaimana yang dibolehkan, soalan bagaimana tidak dibenarkan. Nabi tidak buat perincian dalam hadis tu, secara umum saja hadis tu. Jadi kalau nak banding hadis tu dengan hadis riwayat Abu Daud ni daripada Muawiyah ni, ni dhaif. Ni dhaif ni. Baik. Jadi lagu mana? Walaupun dhaif, tapi masih tidaklah peringkat dhaif yang berat, dhaif yang sampai peringkat nak amal tak boleh. Sebab dia ada setengah dhaif itu dia panggil dhaif yang ringan, yang boleh digunakan dalam bab-bab tertentu. Baik. Jadi kaedah untuk kita mengkompromikan antara dua riwayat yang kelihatan bercanggah ialah dengan mengkhususkan riwayat larangan Abu Daud tadi untuk soalan-soalan yang rumit dan tidak mungkin dapat dijawab atau soalan yang menimbulkan masalah. Jadi kita kena tengoklah. Jadi walaupun dhaif tetapi untuk kebaikan, sebab dia bukan untuk mengasahkan fiqh, bukan untuk berakidah, boleh dhaif yang ringan. Jadi untuk supaya kita tidak perlu talak riwayat daripada Muawiyah ni, radhiyallahu Sayyidina Muawiyah ni yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ini, kita kata hak ni mukhassis. Jadi hadis hak umum tu seolah-olah boleh tanya, nak tanya gapo tu, dia kena gabung dengan hadis ni. Jadi hak boleh tu secara kenyataan umum, ada juga hak tak boleh kalau sekiranya dia ada unsur ughlutat. Ughlutat di mana pertanyaan itu ada maksud tak molek, ataupun pertanyaan itu tidak munasabah, tak sesuai, tak usah tanya. Jadi kalau orang tanya soalan-soalan yang kita kira tak sesuai, tak wajib jawab pun. Tidak termasuk dalam kitmanul ilm, tidak termasuk dalam menyembunyikan ilmu. Sebab kalau kita jawab timbul masalah, ataupun jawab tak sesuai, mungkin soalan itu sebenarnya ada dalam bab akan datang misalnya, kita jawab situ, boleh juga gitu. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari juga menyokong keharusan menanyakan soalan yang tidak terlalu rumit, susah dan masih boleh difikir jawapannya. Bukan soalan tentang perkara yang masih belum dipelajari tanpa ada isyarat apa-apa walaupun sedikit. Kadang-kadang soalan ni kalau tak kena cara, dia jadi rugi masa. Rugi masa tu maksudnya contoh kalau waktu 45 minit. Kena kalau soalan-soalan tu banyak tetapi tidak berkualiti, dia akan habis masa. Itu maksudnya.
Itu secara umum lah. Tapi bagi orang yang tak tahu, kadang-kadang dia tanya tu sangat perlu bagi dia. Sebab itulah perkara ni dia bergantung kepada keadaan lah. Dan kita bila kita nak jawab apa, kita kena tengok keperluan untuk jawab tu. Kalau perlu detail, kalau perlu ringkas, ataupun kita isyarat. Akhir datang kita bincang bab ni. Tak apa juga begitu. Isyarat untuk jawapannya dapat diketahui dari latar belakang cerita hadis yang menyebutkan bahawa ketika Nabi SAW berada dalam satu majlis, baginda dibawakan umbuk tamar, lalu baginda memakannya sambil membaca ayat di bawah ini. Ini kita nak tengok latar belakang dia. Kenapa Nabi ketika makan umbuk tamar, tiba-tiba Nabi tanya soalan itu. Dia gini, ketika Nabi dibawa umbuk tamar tu, lalu Nabi makan sambil Nabi baca ayat di bawah ini daripada surah Ibrahim ini. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik. Mana satu kalimah yang baik yang diucapkan adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang mana pangkalnya, yakni akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Itu ayat 24. Ayat 25 maksudnya, jadi pokok yang teguh itu mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, yakni dapat pendidikanlah daripada perbandingan itu. Dan bandingan kalimah yang jahat pula dan buruk adalah samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akar-akarnya dari bumi. Tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Maknanya rapuh kedudukan pokok ni, tidak kuat, tidak utuh. Baik. Jadi kita boleh faham daripada latar belakang cerita ni sehingga Nabi boleh tanya pokok gapo dia kira-kiranya. Dah, yang mana disamakan dengan orang Muslim tu, orang beriman, orang Islam tu. Rupanya perbandingan ni yang Nabi buat itu sebenarnya mengambil semangat daripada hadis ni. Jadi buat perbandingan itu sebagai salah satu bentuk pendidikan. Kadang-kadang dia orang jadi mudah faham. Kadang-kadang dengan buat perbandingan ni manusia akan lebih memberikan tumpuan. Semasa Allah banyak sebab dia lah. Ini dia ada latar belakang dia. Bukan kata saja-saja, tidak. Nabi nak beri kesedaran tentang bahawa orang Islam dia kena sedar kedudukan dia ni adalah umat ataupun makhluk Allah yang terbaik, memberi kebaikan kepada orang lain sama ada ketika dia hidup dan ketika dia meninggal dunia. Maksud dia kalau seseorang tu yang dikatakan Muslim, mukmin, tiba-tiba tak ada kebaikan, itu bukan Islam yang sebenar. Itu bukan Islam yang sebenar. Mana orang Islam ni dia kena fikir dari sudut nahnuniyah itu, dari sudut bagaimana kita nak memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia jangan hanya fikir untuk kebaikan diri dia saja. Itu dia panggil ananiyah. Ananiyah, kita kata orang penting diri sendiri. Apa dia fikir dia, tak fikir orang lain. Dia buat apa-apa. Orang ni sebenarnya rugilah. Sebab kalau kita buat sesuatu, kita fikirlah bagaimana biar orang lain boleh ambil manfaat, kita dapat pahala lebih besar. Pahala untuk diri sendiri kita dapat, dan pahala dimanfaatkan orang lain, oleh orang lain, kebaikan kita buat. Itu juga akan dapat pahala. Kadang-kadang hak tu lebih besar lagi. Jadi perkara-perkara gitulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Sebab Nabi buat perbandingan dengan pokok tamar nak yang dia segi kesan baik kepada orang lain, lebih pada ke arah itu. Jadi kena fikirlah. Baik, seterusnya yang ke-47 tu, cuba kita tengok. Di sini dikemukakan satu hadis, ana baca hadis ni, hadis yang ke-62. Wa bi qala hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Sulaiman qala hadatsana Abdullah bin Dinar an Ibn Umar
'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna minasy syajari syajaratan la yasqutu waraqaha wa innaha mathalul muslim hadithuni ma hiya qala fawaqa'a an-nas fi syajaril bawadi qala Abdullah fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara sekian banyak pokok ada satu pokok yang daunnya tidak gugur, ia betul-betul seperti muslim. Ini dalam perumpamaan itu. Nabi kata, ceritakanlah kepadaku apakah pokok itu. Abdullah berkata, fikiran para sahabat melayang kepada pokok-pokok yang terdapat di pada pasir. Jadi masa-masa sahabat berfikir, pokok-pokok ada di sekitar itulah pokok geria ni, tepat dengan pertanyaan Nabi, dengan perbandingan Nabi. Kata Abdullah, fikiran saya pula mengatakan pokok itu adalah pokok tamar. Tapi saya malu nak jawab tu, nak berikan jawapan itu. Kita bincang di hadis ni sebelum ni, di hadis ni sama, cuma sanad dia berbeza. Kemudian mereka, yakni para sahabat berkata, ceritakanlah kepada kami wahai Rasulullah, pokok apa itu? Maka Rasulullah pun bersabda, itulah pokok kurma. Jadi hadis ni kita bincang dah sebelum ni. Cuma kita nak cuba tengok nota 47 saya ambil lah sedikit. Abul Haytham Al-Qatwani ni, tu cara baca takut tak itu sebab dia tulis kod Rumi. Al-Qatwani, tu sebut tadi Al-Bajali Al-Kufi. Jadi Qatwani ni yang dinisbahkan kepada Abul Haytham ni, Abul Haytham Al-Qatwani. Qatwani ni adalah nama satu tempat di Kufah. Nama satu tempat di Kufah. Jadi Abul Haytham Al-Qatwani ni meriwayatkan hadis daripada Imam Malik, Sulaiman bin Bilal dan juga lain-lain. Ishaq bin Rahawai, kedua-dua anak Abi Syaibah, Muhammad bin Bundar, Bukhari dan juga lain-lain adalah antara tokoh yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ahmad bin Hanbal dan Abu Haytham berkata, Abu Hatim berkata, dia kata Abu Haytham ni dia ada hadis-hadis mungkar. Dia kena faham hadis mungkar ni secara umum lah. Mana satu riwayat hadis yang mana dia tu bercanggah dengan riwayat hal lain lebih sahih. Bila kata hadis mungkar, bukan bermakna orang ni jahat, orang riwayat tidak, dia takut silap faham. Bila kata dia ni ada riwayat beberapa hadis mungkar, jangan kita fikir buruk, teruk dia ni, jahat dia ni. Tidak gitu. Masa dia riwayat hadis tu tak ada apa, memang dia ni orang bagus. Jadi orang boleh tahu riwayat dia tu mungkar tu bila orang siasat rupanya riwayat dia tu tak kuat dalam membicarakan satu isu, dan riwayat tu bercanggah kenyataan tu, maknanya kenyataan teks hadis itu bercanggah dengan riwayat lain. Hak riwayat lain tu lebih sahih daripada dia. Enggak, dia mana tahu riwayat lain tu lebih sahih daripada dia. Dan dia bukan sengaja pun. Tu anak sebut tu takut silap kan. Lama sebab bunyi berat tu. Dia ni ada meriwayatkan beberapa hadis mungkar. Teruk dia ni. Tidak gitu. Jangan silap faham tu. Jangan kita kata bila dia ni ada meriwayatkan hadis mungkar maka dia tu jatuh jadi tidak thiqah dia. Tidak. Sebab kita cerita, kita tahu pun cerita tu kita diingatkan betul dalam sangkaan kita cerita. Rupanya ada silap. Orang lain boleh tentukan silap tu. Apakah kita ni dikira sebagai jahat? Tidak. Tapi kukuk mana pun orang akan berhati-hatilah. Sebab orang banyak salah bila dia bercakap, banyak salah fakta tu tunggal langgar kita kata. Benar-benar asah boleh salah acak kali. Jadi orang berhati-hatilah. Dari sudut tu. Bukan kata dia ni jahat, tidak. Baik, Yahya bin Ma'in kata tidak mengapa dia ni okey, dia tak ada masalah dia ni. Abu Hatim juga kata boleh ditulis hadis dia. Bila kata boleh ditulis ni maknanya hadis dia boleh diambil, boleh ambil riwayat daripada dia. Ibnu Adi kata dia adalah salah seorang muhaddis Kufah yang banyak meriwayatkan hadis. Bagi saya tidak mengapa dengan dia ni, tak ada masalah pun. Jadi Khalid bin Makhlad ni meninggal dunia pada bulan Muharram. Jadi Khalid bin Makhlad ni nama khas dia lah.
Hak tadi Abul Haytham itu kunyah dia. Orang sama itu. Baik, 48. Siapa dia pula guru dia? Guru Makhlad, guru Makhlad bin Khalid, guru Khalid bin Makhlad ataupun Abil Haytham Al-Qatwani ni, guru dia adalah Sulaiman bin Bilal At-Taimi Al-Qurashi Al-Madani. Kita kata banyak dia punya nisbah dia tu. Sulaiman bin Bilal At-Taimi. Taim kabilah Taim lah. Kabilah Taim. Lepas tu dia ni pokok Arab Quraisy. Lepas tu dia Madani sebab dia tinggal di Madinah. Al-Madani. Tega. Dia punya nisbah dia tu. Kabilah Taim, pokok Quraisy dia ni, dan Madani. Kunyah dia Abu Muhammad atau Abu Ayyub. Sulaiman ini, Sulaiman bin Bilal ni, guru kepada Makhlad bin Khalid ni, adalah maula, hamba yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Abi Atik. Nama sebenar Abu Atik adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq. Rupanya Abdullah ni cucu cicit ciak lah. Sebab apa? Sebab Abu Atik ini cucu Sayyidina Bakar. Sebab anak Sayyidina Bakar nama Muhammad. Abdurrahman. Muhammad ni cucu. Jadi Abu Atik tu Muhammad lah. Jadi Abdullah ni ciak Sayyidina Bakar. Tu maksudnya. Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal ni, ini jari-jari yang kita dengar ni. Sulaiman bin Bilal adalah seorang barbar. Barbar yang cantik dan kacak, seorang yang bijaksana dan juga mufti ni. Kita kata bangsa barbar ni bangsa yang teruk sebenarnya. Barbari lah, kita kata barbari. Ni anak ambil satu pandangan ulama. Siapa dia? Barbar ni bangsa apa barbar? Orang panggil, kalau kita tengok dalam kaum ni panggil orang gasar. Pokok yang jenis ganah tu, kejam, zalim. Pokok dia ni, bangsa dia ni. Asalnya keturunan dia tu tiba-tiba jadi tok peti. Jadi tok peti hebat pula tu. Orang tu. Sini ana ada buat catatan. Secara umumnya ulama kata bila sebut bangsa barbar adalah suku bangsa yang kejam dan ganas. Ada juga disebut dia ni sebagai orang gasar. Ada setengah ulama kata asal dia ni adalah etnik yang mendiami Afrika Utara, di sebelah barat Sungai Nil. Mereka bertaburan di pesisiran ni Atlantik ni, Maghribi ke Algeria, Tunisia, Libya, banyak dia buat di sini. Mauritania, utara Mali dan Nigeria. Ni ada disebut kalau kita baca sejarah. Dia ada khusus ada tak boleh rujuk sendirilah, dalam bahasa Arab pun ada, dalam bahasa Inggeris pun ada, bahasa Melayu pun ada. Asal golongan barbari tu dia akan buat. Ni maknanya keturunan. Kalau kita kat jenis lanung, jenis haji ni ganah gitu, jenis suka banyaklah sebut. Misalnya kalau dia nak orang perempuan tak kira anak siapa bini siapa, dia pakai ambil gitu, jenis ganah dia ni. Ni tak ada peraturan lah hidup ni. Tapi hebat dia ni. Kadang-kadang Allah nak beri kebaikan pada seorang. Dia yang cerdik, akhir sekali jadi tok peti. Pernah menjadi pegawai percukaian di Madinah. Imam Ahmad berkata tentang dia, tidak mengapa dengan dia ni, Sulaiman ini seorang yang thiqah. Yahya bin Ma'in kata perawi thiqah, lagi salih dia ni. Sulaiman perawi kitab-kitab utama hadis. Sulaiman ni tak usah kira lah keturunan dia tu. Beliau meninggal dunia pada tahun 172 Hijrah di zaman pemerintahan Harunur Rashid. Baik, seterusnya 49. Cuba kita tengok 49 ni. Jadi Nabi buat tashbih di sini. Sebelum ni kita bincang, ada sini ringkas saja dia sebut. Nabi buat perbandingan. Nabi kata ada sebuah pokok tu serupa betul-betul serupa orang Muslim. Ada sebuah pokok betul-betul serupa Muslim. Nabi sebut pokok serupa dengan orang Muslim. Baik, cuba kita tengok di sini. Hak ni dalam bahasa Arab dia panggil tashbih. Ni dalam sastra lah. Dia panggil tashbih. Yang digunakan oleh Nabi di sini dibuat dengan mendahulukan perkataan musyabbah. Pokok. Dia dalam tashbih ni dia ada tiga perkataan yang perlu kita faham sebagai rukun lah. Musyabbah,
musyabbah bih dan wajah syabah. Kalau sini pokok tu dia panggil musyabbah. Yang disamakan, yang diserupakan. Musyabbah bih yang disamakan dengannya. Tu sini maknanya muslim. Jadi persamaan itu sudut mana sama? Sudut tu dia panggil wajah syabah. Tu Baik. Jadi Nabi di sini Nabi sebut musyabbah bih, yakni orang Islam tu selepas tu pokok sama seperti muslim. Bukan kata muslim tu sama seperti pokok. Pokok tu sama seperti muslim, sedangkan pokok tu musyabbah, muslim tu musyabbah bih. Jadi dalam konteks bahasa Arab dia ada maksud itu. Letak dulu kemudian tu dia ada maksud. Bila Nabi buat perbandingan dengan orang Islam tu dia panggil musyabbah bih. Musyabbah bih mana yang dibuat perbandingan dengannya. Pokok tu dibandingkan dengan orang Islam. Jadi pokok tu dia panggil musyabbah. Orang Islam tu musyabbah bih. Jadi bila diletak musyabbah tu lebih dulu, pokok tu musyabbah letak dulu. Susunan ayat tashbih sebegini dari sudut makna, dari segi ilmu ma'ani, menghasilkan makna nak ayatnya keteguhan, sentiasa mempunyai hasil dan bermanfaat ketika hidup dan selepas matinya. Jadi hak ni ada pada pokok tamar. Pokok tamar ni masa dia hidup banyak manfaat, masa pokok tu mampu pun ada manfaat lagi. Batai dia boleh buat gini, boleh buat perabot dan sebagainya. Umbuk dia tu boleh makan, buat apa ni orang panggil apa? Pelet binatang tu dah, makanan binatang dan sebagainya. Banyak. Masa dia pokok tu mati pun banyak lagi. Tetapi orang Islam ni lebih banyak lagi manfaat dia nak banding dengan pokok. Tu dia memberi makna gitu. Dari sudut kebaikan, sama ada masa dia hidup dan masa dia mati. Itu antara hikmah dari segi ilmu ma'ani bila didahulukan musyabbah berbanding musyabbah bih. Betul lah nak ayatnya sama, tapi tidak sama 100%. Orang Islam lebih banyak lagi manfaatnya. Itu maksud dia. Gitulah. Baik, kita pergi kepada, jadi di sini hak Nabi nak ayatnya bukan orang Islam tu menyamai pokok tamar, tapi pokok tamar tu menyamai orang Islam. Sebab orang Islam ni lebih banyak manfaat berbanding pokok tamar. Cuma pokok tamar ada juga, banyak juga. Tapi orang Islam lebih banyak lagi. Tak mungkin lah Nabi kata orang Islam ni serupa pokok tamar. Bukan maksud begitu sini. Tapi pokok tamar tu serupa dengan orang Islam. Itu. Baik, tak apalah tu. Seterusnya 50. Nota kaki yang ke-50, hadis yang dikemukakan di sini sebenarnya tak ada beza pun, sama je isi kandungnya, dia matan dia dengan hadis yang telah disebutkan dalam bab sebelum ni. Sama je. Kita bincang dah kan sebelum ni. Baik. Jadi Imam Bukhari mengisyaratkan dengan hadis yang sama ini kepada orang yang bijaksana. Tidak semestinya ia mempunyai sumber rujukan yang banyak, bahkan daripada hadis yang sama boleh saja dikeluarkan pelbagai kesimpulan dan pengajaran. Boleh saja dibuat pelbagai tajuk bab untuknya. Pendek kata, sesuatu hadis itu boleh dilihat dari pelbagai sudut pandang. Selain dari itu, Imam Bukhari juga mahu mengisyaratkan kepada kelebihan dan keistimewaan sumber wahyu yang berupa hadis selain pada Quran. Walaupun bilangannya tak banyak, namun dia sangat padat, berkualiti dan mengandungi banyak pengajaran dan pedoman, tidak seperti kisah-kisah tauladan biasa lain. Poin yang paling besar yang Imam Bukhari nak sebut di sini, bagi orang yang bijaksana lah, bagi orang cerdik, kadang-kadang satu cerita tu dia boleh letak di bawah banyak tajuk. Sebab cerita tu ada maksud ini, ada maksud ini, sentuh bab ini, sentuh bab lain pula sehadis tu. Sebab tu kita tengok, sebab hak ni hadis ni cuba tengok, saya sebut sebelum ni. Cuba tengok muka surat 28. Cuba tengok muka surat 28. Tu. Lepas daripada sebelum terjemahan tu, cuba tengok, lihat atraf hadis. Lihat mana hadis-hadis ni, kita tengok dalam atraf hadis lah, dia tu satu istilah pula. Nak ayatnya hadis ni Imam Bukhari sebut sampai 10 kali dalam kitab dia. 10 kali Imam Bukhari ulang hadis ni. Berapa tu? Nak ayatnya bawa daripada sehadis ni kita banyak orang poin-poin yang kita boleh ambil. Hadis ni boleh letak di bawah tajuk ni, sesuai juga makna dia. Lepas tu boleh letak di bawah tajuk ni, banyak tajuk boleh kita guna hadis ni. Sampai 10 kali dia udah.
Orang lain ada lagi, hadis lain siapa lebih banyak lagi, ada lagi. Itu Baik, cuba kita tengok seterusnya lah seterusnya. Bab yang ke-6, babul qiraah wal 'ard 'ala al muhaddits wa ra'a al Hasan wa Thawri wa Malik al qira'ata jaizah. Qala Abu Abdullah sebenarnya hak ni panjang ni sebenarnya hak ni. Hak ni panjang, lepas tu dia agak jenis teknikal sikit hak ni. Sebab kalau kita baca lepas tu terjemah tak ada nak huruf juga, minggu depan nak baca pula. Tak apalah, kita baca saja dulu. Lepas tu kalau ulai pun ingat sebab ni penting ni, sebab ni termasuk dalam bab usul ni. Ana baca lah. Ni antara setengah orang mengatakan tak sesuai Bukhari ni untuk orang awam dak. Kita ni mengaji lama dah muda pas tua ngaji, kena tahu juga ni. Baik, tak apa, ana baca saja. Jadi minggu depan kita baca pula. Waktu ni biar lebih ingat lagi. Cuba tengok Wara al-Hasan wa Thawri wa Malik al-qira'ata jaizah. Qala Abu Abdullah sami'tu Aba Asim yadhkuru an Sufyan al-Thawri wa Malik annahuma kana yarayani al-qira'ah was sama' jaizah. Hadatsana Ubaidullah ibnu Musa an Sufyan qala idza quri'a 'ala al-muhaddits fala ba'sa an yaqul hadatsani wa sami'tu. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات. Sepatut dia ada tanda soalan tu lepas salawat itu. قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم وأخبرنا محمد بن يوسف الفرابري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. Bacaan dan ard di hadapan muhaddis. Gapo dia ard tu kita bincang minggu depan. Ni ard ni salah satu orang panggil bentuk penyampaian hadis. Apa maksud dia tu? Sebab dia ada beberapa maksud. Kita bincang minggu depan lah. Cuma ni nak terjemuh dulu mana biar ada dalam minda kita walaupun tidak faham, tak apalah. Memang tak akan faham lah. Kecuali itu dulu. Bacaan dan ard di hadapan muhaddis. Al-Hasan, Al-Thawri dan Malik berpendapat membaca di hadapan guru adalah harus. Mana kita baca hadis di hadapan guru tu boleh, tak ada masalah. Tu. Abu Abdullah yakni Imam Bukhari berkata, aku telah mendengar Abu Asim menyebutkan bahawa Sufyan Ats-Tsauri dan Malik berpendapat membaca di hadapan guru dan mendengar guru membaca adalah harus. Kadang-kadang bentuk penyampaian hadis kita baca depan guru, guru buat pengesahan betul, ataupun guru baca kita dengar, atau boleh belaka. Bentuk penyampaian hadis itu. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kata-kata Sufyan, apabila dibaca di hadapan muhaddis maka tidak menjadi kesalahan seseorang itu kata haddatsani. Dia menceritakan kepadaku, pada guru dia bukan baca, kok baca tak nak murid. Tapi boleh kita riwayat dia telah menceritakan kepada guru dia lah, padahal guru dia tidak baca, orang lain baca, anak murid baca. Tapi boleh kita kata dia menceritakan kepada saya. Waktu kita bincang minggu depan. Dan sami itu ni makna seorang perawi dia kata saya telah dengar daripada guru dia lah. Baik. Setengah mereka, jadi bila kita dengar sami itu, kita boleh riwayat guru saya ada cerita, padahal kita dengar daripada dia. Boleh, hak tu jelas lah sebab dia sebut kita dengar. Kita boleh kata haddatsani. Hak tadi orang lain baca, anak murid baca, guru dengar. Boleh juga kita kata gitu. Baik.
Setengah mereka yang ulama berhujah untuk bacaan murid di hadapan orang alim dengan hadis Diman bin Sa'labah, bahawa Diman ni pernah berkata kepada Nabi SAW, adakah Allah, ni kata-kata Diman bin Sa'labah, dia tanya Nabi, adakah Allah menyuruh engkau supaya kami mengerjakan salat? Jadi kamu suruh kami melaksanakan salat fardu 5 waktu ni, Allah kau suruh? Dia tanya Nabi gitu. Maka Nabi pun kata, ya, betul. Kata mereka, ini adalah bacaan di hadapan Nabi SAW. Jadi maknanya Nabi hanya kata ya. Adakah Allah telah menyuruh Tuhan supaya kami semaya 5 waktu? Maknanya yang sebut gitu bukan Nabi. Maknanya Dimam. Nabi pun kata ya, betul. Baik. Dimam ini dia telah sebut bila dia balik di kalangan masyarakat dia pun cerita kepada masyarakat dia tentang perkara itu dan mereka membenarkan. Dia cerita bahawa Nabi SAW telah suruh kita semaya 5 waktu. Padahal hak tadi Nabi hanya kata ya. Boleh faham tak? Bukan Nabi kata, aku atas perintah Allah SWT kepada aku menyampaikan perintah Tuhan bahawa kamu kena semaya. Nabi tak kata gitu sini. Diman tu tanya, betul ke Allah suruh gini? Mana Diman sebut? Nabi hanya kata ya. Tiba-tiba Diman bila dia sebut pada masyarakat, dia kata Nabi telah suruh kita buat gini semaya 5 waktu. Tak salah tu riwayat itu. Imam Malik berhujah dengan saq, yakni surat yang dibaca di hadapan orang ramai. Lalu mereka berkata, si fulan telah menjadikan kami sebagai saksi. Padahal surat tu yang baca tu orang lain. Tetapi kita sebut orang tu mana tua. Bukan dia baca surat tu tua punya surat. Bukan tua tu sendiri bercakap, orang lain dia baca. Tak apalah ni kita bincang, kita nak baca saja maksudnya. Dibaca di hadapan muqri, yakni guru qiraat. Mana anak murid baca depan guru qiraat. Kemudian orang yang baca depan guru tu, dia kata bila seorang belajar Quran, dia baca ayat Quran depan guru dia. Guru dia kata betul tu. Guru dia tak baca. Bila anak murid baca, betul baca anak murid tu, guru kata betul. Gitu ya, baik. Tiba-tiba orang yang baca ni qari ni, dia meriwayatkan bacaan itu dengan kata begini. Dia kata si fulan telah mengajar saya. Padahalnya dia je baca, guru dia kata boleh gitu. Menyuruh saya membaca di hadapannya. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, katanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti meriwayatkan kepada kami daripada Auf, daripada Al-Hasan, yakni Hasan Basri. Hasan Basri kata, tidak mengapa membaca di hadapan orang alim. Tak apa, kita baca di hadapan orang alim, kita baca Quran ke baca hadis ke, lepas tu dia kata ya, kita sudah boleh riwayat kata orang alim ni kata gini, kita boleh kata gitu. Sebab dia telah buat pengesahan. Hak ni sebenarnya kita nak bawa dalam kisah Nabi lah akan datang, kita akan bawa dalam konteks Nabi. Hadis Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan. Kata Sufyan, apabila seseorang membaca di hadapan ahli hadis satu-satu hadis, tidak mengapa untuk dia meriwayatkan hadatsani, dia telah meriwayat kepada saya, padahal dia je baca. Guru dia je dengar ya. Guru dia kata tu maknanya ya, betul kamu baca. Boleh dia riwayat guru saya telah meriwayatkan kepada saya. Boleh gitu. Beliau yang Imam Bukhari berkata, saya mendengar Abu Asim berkata, Malik dan Sufyan berpendapat bacaan di hadapan orang alim dan bacaannya sendiri sama saja. Bagi Imam Bukhari, kita baca, guru dengar, guru kata ya betul, ataupun guru baca kita dengar, semua tu supaya semua tu boleh kita meriwayatkan guru saya telah berkata. Boleh kita kata gitu. Tu dia nak ayatnya. Kemudian kita akan bincang minggu hadapan. Ni kena ingat. Ni ada nilai akhlak yang tinggi ya? Mana kita nak boleh kata orang kata ni, ni pendidikan dia. Sini dia punya disiplin dia. Okey, jadi perbincangan ni kita sambung minggu depan lah. Kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.